Kesal dengan sikapmu yang selalu kadang ku kesal dengan sikapmu yang selalu bertanya mana perhatianku. Mungkin kau tak pernah merasakan apa yang ku lakukan di setiap pengorbanan. Menjadi yang kau mau menjaga di setiap saat, tapi kau tak melihatnya. Mana ada aku cuek, apalagi kau mikirin kamu. Tiap pagi malam ku selalu memikirkan kamu. Bukan aku hakimu, agar kau tahu isi hatiku. Semua perjuanganku tertuju padamu. Mungkin kau tak pernah merasakan apa yang ku lakukan. Ya, saya tahu soalnya saya tak sedap. Apa masalah? Apa masalah? Tak boleh. Nasib je, saya memang nasib. Tapi kau tak melihatnya. Mana ada aku cuek, hey, apalagi kau bikin kamu. Tiap pagi malam ku selalu memikirkan kamu. Bukalah pintu hatimu, hey, agar kau tahu isi hatiku. Semua perjuanganku tertuju padamu. Assalamualaikum warahmatullahi. Hai, apa khabar? Harap semua dalam keadaan yang sehat. Sebelum saya teruskan perjalanan, mungkin eloklah sekiranya Trooper Agus mungkin boleh buatkan chat to Fatih. Alright, done. Alright, thank you bro. Okay, jadi kepada semua yang dah tengok notes yang saya bagi pada awak itu adalah notes untuk rujukan ataupun latihan. Jadi awak tak perlu pun nak buat, tak perlu pun nak print. Banyak tu tahu. Jangan banyak awak. Jadi kalau nak print, make sure awak print tu sebelah-sebelah. Faham tak? Jadikan dia kecil. Okay, kalau dah print, simpan, tolong buat itu sebagai punya revision. Sebab saya tahu ada orang kata, sir, saya dah start untuk exam, saya dah start untuk ujian and so on. Bolehlah awak tengok dekat situ, faham? Tapi perjalanan saya tak ada kaitan dengan you punya notes. Today punya session tak ada kaitan dengan you punya notes. Sebab saya akan bawakan ke depan. And apa yang akan berlaku hari ini adalah saya akan masuk satu topik baru. Yazza. Fatih akan masuk satu topik baru. So, match saya meningkat. Alhamdulillah, awak. That's good. Alhamdulillah. Okay, by the way, kita dah habis chapter yang ke-8 ya. Chapter yang ke-8, measure of dispersion for ungroup data. Jadi, saya dah bawakan awak untuk graph. Tinggal lagi 2 graph untuk saya go throughkan dengan awak kejap lagi. Lepas tu habis. Okay, then saya bawakan awak untuk next chapter. Are you clear? Okay, by the way, pada siapa yang dah di print notes yang ada sekarang ni, yang hari ni punya notes, bagus. Kalau belum print, tak apa. Kenapa saya kata bagus? Sebab notes yang saya bagi tu adalah revision punya part. So buatlah nanti. Faham? Nanti kalau rasa tak sure, bagi tahu saya, kita go throughkan together. Macam tu lah cerita dia. Okay, dalam kelas ni lah saya akan bagi tahu apa-apa jawapan ke and so on. Okay, now here we go. Without further ado. Hey, by the way, korang semua sihat? How's your day? Everything's good? How's life treating you so far? Alhamdulillah, that's good. Korang semua dah makan? Ada senyum tak hari ni untuk diri sendiri? Okay, cukup tak tidur? Janganlah tidur tak cukup. Sibuk on call, sibuk VC, OTP, yes, on the phone. Tengok bola juga ngam. By the way, just nak beritahu pada siapa yang kaki EPL, okay, awak di mana? Okay, now here we go. Sebelum saya teruskan perjalanan, okay, saya just nak beritahu pada awak, Fatih hari ni just nak go throughkan simple je untuk you punya topik 8 measure of dispersion for ungroup data. Saya just nak buatkan dalam 2 soalan, 2-3 soalan. Lepas tu habis, kita akan masuk satu topik yang dinamakan sebagai probability. Can or not? Okay, sebelum saya masukkan yang tu, suara saya slow, isn't it? Ya ke? Yang dalam nota tu kan dah cakap tadi, nota tu adalah untuk part revision so that awak punya rujukan untuk buat apa-apa soalan. Dan mungkin ini saya tak tahu saya tak tahu. Suara saya slow. Cuba bagus, ada apa-apa yang saya boleh buat ke kalau suara saya slow sekarang? Sumpah okey, dia kata sumpah okey, slow sikit je. Dia mengada, pukul gang. Yes. Okay, now here we go. Kuatkan volume lah, betul juga tu kan. Clear je. Okay, now okay. Sekarang ni perjalanan dia, Fatih akan go throughkan dengan awak punya this game. Kita dah go throughkan 3 jenis graph. Fatih akan go throughkan 3 jenis graph. Last week Fatih dah buat graph apa ya? Box plot. Plot kotak. Today gonna be 2 lagi graph. Habis 2 graph ni, habislah kita punya topik. Kepada new student, awak jangan risau, awak jangan rasa macam ketinggalan sebab saya nak bawakan 2 graph ni baru. Hari ni baru nak buat ni. Okay, do you still remember? Can you recall cerita pasal dot plot dan juga stem and leaf? Dot plot dalam bahasa Melayu adalah plot titik. Satu lagi adalah you punya stem and leaf. Dalam bahasa Melayu adalah batang dan daun. Jadi bila cerita pasal batang dan daun dan juga you punya dot plot, you belajar masa form 1. Pada siapa yang ingat, terima kasih. Pada siapa yang tak ingat, okey, macam ni lah. Kita tolak tepi awak punya pengalaman masa form 1. Kita tolak tepi yang tu, kita belajar benda ni betul-betul sekarang. Bisa apain enggak? Bisa dong. Jika bisa, saya tak nak sabutkan kerja awak. Dia punya game simple tahu you. Saya just nak bagi tahu awak, ini you punya stem. Stem Macam ni stem. Okay, dan satu lagi adalah leaf. Batang dan juga daun. Kalau lah contoh, dia kata dekat sini adalah 5, sini adalah 1, 2, 3, sini 6, 7, 9. Contoh.
So you kena faham dah, ini stem and leaf, batang dan juga daun, yang mana dia punya key, okey, dekat sini akan jadi 51 membawa maksud sama dengan berapa? 51. Itu je. Ini 51, 52, 53. Ada ingat tak? Kalau macam ni jadi berapa? 67, 69. Itu je. Can or not? Kalau dikata macam ni, contohlah 0.5. Maksudnya jadi apa? 0.51, 0.52, 0.53. 0.5 ni membawa maksud dia akan jadi berapa? 0.51, 0.52 dan seterusnya lah. Dia ingat kita ni apa, belajar ni main-main ke? Okay, by the way, babe, saya tak nak bagi yang macam Form 1 punya. Saya nak upgradekan untuk you punya Form 4 terus. Yang mana kita akan coverkan dua benda. Cuba dengar sini baik-baik. Ini awak ada kelas A, awak ada kelas B. Okay, dah pandai baca kan? Bab 9 kejap lagi sayang. Bab 9 kejap lagi saya go through kan. Ni nak habiskan kita punya graf, dua jenis graf ni. Lepas tu habis Okay, sekarang ni dengar betul-betul. Yang ini ada dua bahagian. Maksudnya satu kiri, satu lagi apa kanan. Grup A, grup B. Kelas A, kelas B. Pandai baca tak? Pandai baca tak? So dia akan jadi berapa? 1, 2, 3. 32, 33 untuk kelas A. Untuk kelas B, 1, 2, 3. 31, 34, 36. Itu je. So now dia tanya apa tau? Based on the stem and leaf plot, the data for which class has wider dispersion? Dalam bahasa Melayu, yang mana satu dia punya serakan tu lebih luas? Serakan luas. Okay, babe, tolong jawab soalan saya boleh? Luas serakan, you nak tahu data-data tu diserakkan dengan lebih luas, you tengok apa? Mestilah dia punya range. Pada siapa yang tak tahu, Amir saya bagi tahu range. Kalau dia kata wider dispersion, itu akan refer pada you punya range. Dalam bahasa Melayu adalah julat. Nak tahu julat? Simple. Highest value minuskan dengan lowest value. Highest data minuskan dengan lowest data. Boleh terima? Data yang paling besar ditolakkan dengan data yang paling kecil. Okey. Jadi, untuk grup kelas A, saya tanya awak jawab tak untuk kelas A, kelas B. Okey. Apakah data paling besar untuk kelas A? Data yang paling besar adalah 85. Alhamdulillah. The highest one is 85. Okey. Jadi, saya nak bagi tahu dalamnya ada 1,000 student. Okey, jadi bila ada 1,000 student, saya nak minta tolong satu benda. Okey, saya tak nak ada benda yang bergaduh dengan awak. Okey, ada siapa-siapa nak tanya tak mana datang 85 ni? Okey, maksud 85 ni adalah ini data yang paling besar, the highest value. So 85. Tolakkan dengan lowest data for kelas A, 32. Babe, kelas A refer belah kiri je, babe. 32 paling kecil. So bila awak tolakkan dia untuk tahu dia punya julat ataupun range, 85 tolak 32, you akan dapat 53, betul? Okey. Dah habis part yang tu, mari kita tengok kelas B pula. Kelas B, untuk yang ini, berapakah data paling besar? You jangan jawab sini 80 Yang ni ada tak nilai dia? Tak ada. So bila tak ada, paling besar adalah 75. 75 paling besar. Paling kecil berapa data? 31. Alhamdulillah. Tolakkan je lah. Dapatlah berapa? 44. And that will be your final answer. Okay, jadi babe, tolong bagi tahu saya. Antara kiri dengan kanan, mana satu yang lebih luas serakan dia? Mana satu yang luas serakan dia? A. A akan jadi lebih luas serakan dia. So maksudnya you akan dapat kelas A. Ada, itu sahaja. Boleh? Okay, next one. B. Which class people have a better achievement? Justify your answer. Apa maksud dia dalam bahasa Melayu? Mana satu yang lebih better achievement dalam bahasa Melayu adalah pencapaian yang lebih baik. Okey, mana satu yang lebih baik? Lebih baik. Okey, nak tahu lebih baik macam mana? Mestilah markah dia yang tinggi tu lebih banyak, betul? Okey, tolong bagi tahu saya. Ini 80. 80. So untuk kelas A ada 81, 82, 85. Untuk kelas B ada? Tak ada. So kalau you perasan, yang 70 pun ada 1, 2, 3, 4, 5 orang, betul? Yang 70 untuk kelas B ada 2 orang je. So maksudnya siapa yang lebih baik dia punya achievement? Confirm kelas A. Sebab apa kelas A? Sebab lebih ramai student ataupun lebih ramai student dapat markah lebih tinggi. Yes. Janganlah cakap macam ni Saya sedih pula bila dengar sebab ni kelas A. Jangan. Kelas depan. Tak semestinya kelas depan semua orang pandai. Tak semestinya kelas yang belakang ataupun kedua belakang orangnya tak pandai. Tidak. Jangan kita nak judge orang macam tu. Ini kebetulan. Contohlah kalau saya tak pakai A, saya pakai kelas apa? Zamrud. Apa lagi kelas yang kelas apa lagi orang pakai? Aminah, okey, beta. Okey, contohlah. Sekali-sekali je dah. Firaun. Jadi babe, ini akan jadi kelas Zamrud lah. Okay, by the way babe, I think that's it, cukup. Ini adalah simple punya matematik saja, not a big deal. Awak jangan sabut tau. Maksud saya jangan sabut. Dalam soalan, dia akan minta untuk awak buat stem and leaf ataupun dia akan minta untuk awak buat apa? Dot plot. Dia akan tentukan untuk awak buat. Jadi awak jangan risau. Sebab untuk jenis dot plot dan juga stem and leaf ni adalah untuk dispersion ataupun data yang simple. Dia takkan jadi bagi data tu yang upgrade, takkan. Boleh ya? Okey. Jadi habis part yang tu ambil gambar, silakan 3, 2, 1, kosong, negatif 1 kalau perlu. Okey. By the way, ada yang tanya kalau dia bagi apa ratus-ratus, boleh ke pakai stem and leaf? Depends awak. Boleh je. Kalau dia bagi 100, lepas tu letaklah sini 5 ke apa ke kan? Dia bagi 10. 10 tu maksudnya 100 lah. Boleh faham Okey, by the way babe, thank you. Settle. Okey, saya bawakan dulu satu soalan boleh? Lepas tu saya nak bergerak dah. Satu soalan untuk awak biasakan. Okey, saya tanya awak jawab. Draw a stem and leaf. Okey, dia suruh awak drawkan dia. Kalau macam ni tadi dia dah bagi. Okey, boleh awak drawkan tak?
Okay, macam mana nak draw kan? Saya tanya awak jawab balik. Betul kan kita akan dapat bentuknya jadi macam ini? Jap ya. Zap. Betul atau tidak? Di tengah-tengah akan jadi batang. Di kiri akan jadi daun untuk grup A. Ini akan jadi untuk grup A. Dan ini akan jadi untuk grup B. Setuju atau tidak? Yes. Jadi babe, kalau macam tu tolong bagi tahu saya, untuk grup A ini dia apa nombor yang ada? Paling kecil nombor 4, 5, 6, 7, 8 kan? So you akan dapat dekat sini adalah 4, 5, 6, 7, 8. Faham atau tidak? Okey. Yang belah kanan pun paling kecil adalah 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8 semua. 4, 5, 6, 7, 8 akan jadi dia punya batang. Now, tolong bagi tahu saya, 40 kita akan start dengan berapa? 42 paling kecil kan? So dia jadi 42 kat sini. Gitu je. Lepas 42 apa nombor? 48. Okey, dia jadilah sini 42, 48. Are you following me? Okey, habis panjang tu. Next one, ada lagi 40. Dah tak ada yang kita ada sekarang ni berapa? 50 ada berapa? 2. So bermaksud awak akan dapat 50. Are you clear? So 50. Letak. Walaupun dia ada kosong tu ada 2, jangan letak satu je. Letak dua-dua je. Okey, lepas habis tu ada lagi 50. Ada sini 54. Tak cantik kan nanti awak marah saya. So saya cantikkan sikit, awak akan dapat 54. And last one 58. Ada kat sini lah 8 dia. Yes. Okey, habis panjang tu. Next one 60. Next one 67. Boleh saya lajukan sikit? Alright, thank you. 67 habis. Next one kita akan dapat 71. 77. Next one 78. Begitu sahaja kisahnya. And last one 81. 82, 83, 86. Dah siap. Are you clear? Okay, by the way, dengan sini baik-baik saya tunjukkan awak soalan ni adalah untuk saya terangkan pada awak. Kalau saya tak buat macam ni, maksudnya saya ada satu lagi part yang saya tak settle dengan awak. So saya kena settlekan lah. So saya kena tunjukkan lah. Okay, last one. Jom, laju. Lepas ni habis lah. Kita nak masuk topik baru ni. Okay, by the way, babe, tolong bagi tahu saya 40. Start dengan berapa? 49 So inilah paling kecil untuk grup B, 49. So ada lagi 40, tak ada. Next one 40 dah habis. 51, 53, 55. 53, 55. Okey, 55. 51, 53, 55. Next one 50 berapa lagi, babe? 57. 58. Betul kan? Okey, 58. Dah habis. Next one 60. 62. 66. Habis. Oh, 60 lah. 60. Okey, ada 60 kat sini, babe. 60. 62 tadi dengan 66. Alright, that's good. Oh, dia buat 64. Allah. 64 dengan 66. Ada satu tinggal ke? Tak ada kan? Okey, 60, 62, 64, 66. Next thing, kita ada 71. Oh, sorry, sebelum 71 kita ada 70. 71, 79. 019. Yes, next one 81 and 85. Boleh? Okey, saya nak tanya awak, semua orang pandai tak buat benda ni? Pandai? Setuju? Okey, ini akan jadi 42, 48, 49 cuma dia sebab you kena buat sesuatu, betul? Okey, saya stop sampai sini. Saya nak tanya. Adakah ni akan dapat jawapan? Jawapan? Tak. Kenapa tak? You kena ada kekunci. Yes, you kena ada key ataupun kekunci dia.
kena ada kekunci dia. Apa maksud kekunci? Inilah dia bang. Tengok ni bang. Kekunci dia. Dia kena letakkan macam ni, penunjuk dia. So penunjuk dia, kita ambil yang paling atas abang. Ambil paling atas. So dia akan jadi 2, 4, 9. Boleh atau tidak? Petunjuk. Sama tu. Key kekunci petunjuk sama lah tu. Tak ada masalah pun. So 2, 4, 9. Kita ambil daripada sini je. Okay, bila 2, 4, 9 ni membawa maksud awak akan dapat berapa beb? 42. Oh, sorry. Membawa maksud 42 untuk group A. Buatlah ayat sikit. Pandai-pandai lah kan. Next one. 42 untuk group A. 49 untuk group B. Ada, itu saja. Kalau in English, you akan dapat 42 for group A and 49 for group B. Itulah dia. By the way, ini tengah cerita pasal kilogram So maksudnya awak dapat 42 kilogram, 49 kilogram. Okay, settle untuk A. Okay, boleh ya? So, is this our final answer? Yes, settled. Okay, kepada siapa-siapa yang baru masuk kan. Hai, geng-geng yang baru masuk, mungkin awak sedikit lambat. Saya just nak bagi tahu awak, kelas kita start 5.20 akan habis pukul 6.20. Sedikit lambat hari ni sebab ada technical issue, satu. Yang kedua, pada siapa yang baru masuk, kita tak pakai nota yang ada dalam apps sekarang. Saya tak pakai nota yang ada dalam apps sekarang, boleh? Yang ini adalah nota apa yang ada kat depan, sebab nota yang dalam app tu adalah revision. Untuk awak buat soalan tu sendiri kemudian. Sebab ada antara kita yang dah start untuk exam. Kemungkinan soalan-soalan yang saya bagi dalam awak punya app tu adalah soalan-soalan yang dalam exam awak. Siapa tahu? Siapa tahu? Faham Okay. We don't know. Maybe. Okay. Habis part yang tu. Settle. Comment on the distribution of masses of the two groups of peoples. Okay. Comment on the distribution of masses of the two groups of people. Tolong bagi tahu saya, dia minta awak komen bercerita pasal berat dua-dua grup ni. Okay, saya nak tanya awak. Kalau ditanya, tengah tanya pasal komen kita ke kan? Ataupun apa-apa data, kita kena tengok apa? Still, you akan tengok range. Yes, you still akan tengok kita punya julat. Sama je. Okay, babe, tolong bagi tahu saya. Untuk grup A, saya gunakan marker warna biru lah kot. Untuk grup A, paling besar berapa grup A? 86. Yang paling kecil berapa? 42. Bila ditolakkan awak akan dapat 44. Benar apa enggak? Ini untuk grup A. Untuk grup B. Okay, untuk grup B, jangan tak tahu ya. Range adalah the highest, yang paling besar. Tolakkan dengan yang paling kecil. So untuk grup B, paling besar berapa beb guys? 85. Ditolakkan dengan paling kecil berapa beb? 49. Maka awak akan dapat jawapan berapa? 36. Okay, saya nak tanya awak antara kiri dengan kanan. Mana satu yang lebih besar? Kiri dengan kanan. Kiri lebih besar. Okay, apa awak boleh komen dekat sini? Awak boleh kata, serakan dia lebih luas. Serakan data lebih luas. Serakan data lebih luas. Itu je. Dia punya soalan je, skema je. Kalau in English, wider dispersion. In English, we call it as wider dispersion. Are you following me? Tak ada apa pun. Okay, dah ambil gambar, silakan 3. Emily, malas saya cakap dengan Emily. 3, 2. Bukan serakan kelas A lebih luas. Yalah, serakan data untuk grup A, sama lah tu. Serakan data untuk grup A. Data grup A, grup A, grup A. Sebab sekarang saya dah refer dekat A dekat sebelah sini. Okay, so awak akan dapatlah serakan data grup A lebih luas. Boleh ya? Okay. Jangan buka baju saya. Jap, saya nak tanya. Saya ada post something. Okay. So saya seronok, saya terhibur lah bila baca korang punya apa? Korang punya, apa nama benda tu? Korang punya komen, pengalaman korang, suasana korang bila dalam kelas. Thank you. Saya rasa macam, saya appreciate you guys lah. Thank you. Now, habis panjang tu, pada siapa yang mungkin baru masuk, dia tanya apa itu serakan. Serakan ni maksudnya data kita, ini data 86 dengan 42 jauh dia punya serakan data tu tahu. Data tu, satu kecil, satu besar tu jauh sangat. Macam ni, awak dapat 36 je serakan data. Maksudnya jurang antara kecil dengan besar tu kecil. Tak besar sangat. Macam tu lah. Boleh ya? Okay, babe, habis panjang tu dah ambil gambar, silakan 3, 2, 1, thank you. Jangan lupa ya, kalau nak buat SAM and Leave, kena ada benda ni ya, key ni. Kena ada this key, penting. Kalau tak ada benda ni, salah dianggap sebagai salah. Alright. Tapi soalan tak minta wider dispersion. Ya awak, kalau dia punya soalan, dia tak kata wider dispersion, dia minta komen, itulah yang kita akan komenkan. Dalam soalan ni, ini adalah soalan-soalan yang dia lebih simple daripada awak punya box plot ataupun kita punya mean, standard deviation and so on. Sebab ini adalah soalan untuk you punya benda yang lebih kecil, lebih simple. Faham ke tidak? Itu je. Soalan-soalan yang senang, dia akan pakai STEM and Leave. Okay, cukup habis part yang tu. Babe, settle benda ni, boleh saya move on? Okay, sekarang ni kita dah habis untuk kita punya apa tahu? STEM and Leave. So saya dah jawab untuk STEM and Leave. Saya tunjukkan awak pula untuk part yang seterusnya, iaitu you punya dot plot. Ingat lagi tak dot plot?
Kalau saya tarik satu garisan macam ni, dot plot, saya letakkan 1, 2, 3, 4, 5. Nak tengok nampak? Saya baru tahu benda ni tau, teknologi. Saya baru tahu benda ni. Paper, saya letakkan benda ni. Yes, man. Yes, saya baru tahu ada titik-titik macam ni. Okay, babe, kalau contoh inilah dia punya game dia, betul tak kalau saya letak 1, 2, 3, Jap tahu. Jap, bagi saya sikit wang. Okay, contoh macam ni. So sekarang ni saya patahkan balik pada asal. Okay, saya tanya awak jawab tau. Jawab tau. 1 ni ada berapa data dia? Ada berapa bilangan dia? Ada 3 bilangan dia. So maksudnya awak dapat 1, 1, 1. Macam itulah lebih kurang. 2 ada berapa? 1. Faham ke tidak? 3 ada berapa data dia? 3. Lagi ni. 4 ada berapa dia punya kekerapan dia? Ada 1, 2, 3, 4. 5 ada tak? Tak ada. Macam tu je lah. Okay, by the way, babe, ni dia punya basic untuk awak nampak. Jadi soalannya sekarang ni dia minta awak buat benda ni. Kelas 4M, kelas 4P. Draw 2 dot plot. 2 dot plot. Using the same scale to show the difference of the distribution of time spent on revision by 2 classes people. Okay, jangan risau. Take it easy. As I said, 2 graf ni dia akan tanya data-data yang simple. Sekali lagi, 2 graf ni dia akan tanya data-data yang simple. Jadi, kalau saya tarikkan dia punya ni, saya rasa saya ni dah semakin bijak. Jadi, saya akan pakai benda ni lah. Yes. Okay, kita kan ada teknologi kan. Sekejap, kalau saya pakai benda ni, kan awak nampak serabut ke? Boleh saya tahu awak nampak serabut ke benda ni? Titik-titik ni tak? Okay, cantik. Kalau tak nampak serabut, cantik. Kalau macam tu, saya tarik. Okay, betul kan? Paling kecil 30. Paling besar adalah 50. Betul kan? Paling kecil 30, paling besar 50. Betul? So maksudnya awak akan dapat berapa sini? Let's say lah, saya katakan dia akan jadi berapa? Yang ni akan jadi 30. Okay, jap. Saya cantikkan dulu. Let's say saya tarikkan dia sikit ke bawah. Okay, awak dapat sini berapa? 30, 35, 40, 45, 50, 55. Are you following me? Okay. 30, 35, 40, 45, 50, 55. Okay, 30 ada berapa sini? Ada berapa 30? 1. Okay, kalau nak buat benda ni, dia boleh banyak pelbagai tau. Tapi kalau saya nak buat dengan cara macam ni boleh tak? 30, saya tandakan dia kat sini. Oops. 30 saya tanda sini, faham tak? 30 saya tanda. Next one, 45. 45 tu kat sini. Faham tak? Saya tanda sini 45, lepas tu bawa sini. So saya tak cari 30, nanti saya terpas pandang. Cara ni dia akan lebih praktikal. Dia tak sabut. Thank you. 45 tu kat sini, babe. Are you following me? 35 tu sini. 50 tu di sini. Sorry. 50 tu yang ni. Next one. Lepas 50. 35 sini. 40 situ. 45 sini. 35 situ. 35 sini lagi. 30. Jap. Awak nampak tak apa yang saya buat ni? Awak nampak apa yang saya buat? That's good. Next one. 40. Sini 40. 30 situ 30. 50 sini 50. 35 sini 35. 40 lagi. 45 sini. 40 sana. So nampak tak dia jadi macam ni? Ayuh ya. So maksudnya you punya 55 ni wujud ke tak? 55 tak wujud, boleh lah padam. 55 wujud tak ada. Padam lah. Alright. Then guys, kalau dah settle yang ni, saya nak buat yang sebelah dia pula. Sebelah dia pula, Jap, sorry. Sebelah dia saya buat macam ni lah kot. Jap. Okay. So ini akan jadi berapa? 30, 35, 40, 45, 50. Relax. Layankan dulu apa yang saya buat. Okay. Kalau you tengok dekat sini anak-anak, kalau you perasan dia ada 10. Alah. Dia ada 10. Kalau ini ada 10, apa kena buat? Kena letak 10. So maksudnya yang ni akan jadi berapa, babe? 25, 20, 15, 10. Faham maksud saya? You akan dapat sini 30, 35, 40, 45, 50 sebab kita tengok yang sebelah je. Rupanya sini ada 10. Kena letakkan 10. So 10, 15, 20, 25, 30. Saya nak tanya, kalau bawah dibuat, dia kata same scale. Maksudnya yang atas kena tak letak benda ni. Pun kena letak buat juga. Korang memang bijak. So ini akan jadi berapa? 10, 15, 20, 25. Tapi dia tak ada data. Sebab dia nak same scale. Ni same scale. Skala yang sama. Bijak. Jadi babe, awak akan dapat dekat sini berapa? 10. Okay, 10. Jom. 10. 45. There you go. 45. Sini 45. 45 lagi. 50 situ. 20. 40. Jap, saya tengah buat macam ni. Saya tengah fokus je tau. Korang boleh follow tak apa yang saya buat? Saya tanda tu, you nampak kan? Saya tanda 30. Sini 30. Mana 30? Sini 30. Saya tanda lagi 30. 30 kat sini juga. Nampak Okay, next one 15. Lajukan sikit. 25. Sana 25. 30. Sini 30. 20. Sana 20. 15. 10. 20. 10. 40. 20. 35. And last one 10 sini. Okay, inilah namanya dot plot.
Okey, saya nak tanya awak satu benda boleh tak? Saya nak tanya awak satu benda. Ada orang tanya, "Sir, macam mana kalau dia ada 11?" Macam mana kalau dia ada 11? Kalau dia ada 11, awak akan letaklah sini 11, ni kan 10, ni 15 kan? 10, 11, 12, 13, 14, 15 macam tu. So yang 11 tu awak letaklah sebelah dia. Sama je. Faham? Tapi ada tak saya cakap yang ini dua benda ni dot plot dan juga you punya stem and leaf akan jadi data yang lebih mudah. Ada tak saya cakap benda tu? Yeah, so bila data yang mudah, maksudnya dia takkan jadi macam perpuluhan tu banyak ke ataupun ada nombor-nombor yang banyak sangat serahkan dia ke. Ini you perasan 10, 15, 20, 25. Dia tak adalah 10 lepas tu 11. Dia tak ada dekat sini 13.5. Tak adalah. Faham Okey, habis part yang tu, ini akan jadi you punya kelas 4M dan ini akan jadi you punya kelas 4P. Dan settle untuk kita punya pad 2 dot plot using the same scale. Are you clear? Okay. Tulis dekat kertas biasa atau kertas graf. Kalau dia bagi kertas graf, awak buatlah dekat kertas graf. Tapi biasanya soalan macam ni, dia tak ada, you tak payah takut lah. Dia tak ada benda yang besar sangat lah. Macam itulah perumpamaan dia. Okay, sebab dah cakap, dot plot dan juga you punya stem and leaf akan jadi data-data yang lebih simple. Okay. Pada siapa yang tanya berapa markah, mungkin soalan ni akan jadi 3 markah. Tengok depends, dia simple je, dia tak besar pun. Okay, next one. Compare the two dot plot drawn in A, which data show a smaller dispersion. Nampak tak? Dia akan tanya pasal smaller dispersion. Dia akan tanya benda-benda yang macam tu. Are you clear? So maksudnya kalau smaller dispersion, you akan still refer pada apa anak-anak? Range. Dalam bahasa Melayu, julat. Macam mana nak cari julat? Yang besar tolakkan yang kecil. Data yang besar tolakkan yang kecil. So data yang besar berapa? 50. Untuk 4M, jangan saya gunakan marker ni lah. Untuk 4M, awak akan dapat berapa? 50 tolakkan dengan 30, dapatlah berapa situ? 20. Yang untuk 4P, yang besar berapa beb? 50, yang kecil 10, you dapat berapa beb? 40. So mana satu data yang lebih kecil? Smaller dispersion adalah yang ni. Dah, itu sahaja. Okay. Okay, boleh tak saya nak tahu? Selain daripada dia kata perkataan smaller dispersion, sometimes dia akan gunakan perkataan apa tahu? Consistent. Ni kena dengar. Consistent. Selain daripada dia gunakan perkataan smaller dispersion, dia juga boleh gunakan perkataan consistent. Awak jangan pula terkejut. Fatih kan dia ajarkan smaller dispersion. Tapi dalam soalan ditanya konsisten. Dah, sudah. Kalau ditanya konsisten, itu maksudnya smaller dispersion lah. Which is, jawapan dia adalah 20. Okay, saya nak tanya awak. Makin kecil, makin konsisten. Bijak. Makin kecil, makin konsisten. Dalam bahasa Melayu apa? Saya cakap apa tadi? Saya tak cakap bahasa Melayu ke tadi? Konsisten tu adalah istiqomah. Konsisten lah dalam bahasa Melayu dia. Apa? Berterusan, istiqomah, maintain macam itulah. Okay, setara. Okay, thank you. Abang, konsisten dalam bahasa Melayu, konsisten, in English we call it as consistent also. Dia lah benda yang sama, ya. Jangan saya bergaduh dengan awak. Kenapa makin kecil konsisten? Kenapa makin kecil makin konsisten? Okay, macam ni lah contohlah. Saya bagi awak satu perumpamaan. Ini cerita pasal apa? Spend masa untuk dua orang ni. Okay, simple je. Okay, konsisten ni adalah benda yang sama. Contoh, awak faham tak apa maksud konsisten? Contoh, kalau saya makan pukul 12 tengah hari ni, esok pun saya makan pukul 12 tengah hari juga. Lusa pun saya akan makan pukul 12 tengah hari juga. Membawa maksud saya konsisten. Istiqomah pada waktu yang sama. Faham? Tapi bayangkan, okay, now nak tanya. Kalau saya hari ni makan pukul 12, esok saya makan pukul 12 1 minit, lusa saya makan pukul 12 2 minit. Adakah itu konsisten? Masih lagi konsisten, dan berapa jurang ataupun berapa masa perbezaan saya? Pukul 12 dengan 12 2 minit. 2 minit je kan? 2 minit je betul? Sikit betul? Bayangkan kalau saya makan hari ini pukul 12, esok saya makan pukul 12.30, lusa saya makan pukul 12.50. Saya nak tanya, adakah dia konsisten? Ketara tidak konsistennya, kenapa? Sebab jurang dia tu besar. Hari ini pukul 12, esok 12.30. Besar bang. Sebab tu, bila makin kecil, dia makin konsisten. Macam mana? Okay. Ambil gambar. 3, 2, 1. Dengan lafaz bismillah, Fatih tutup this chapter. Habis untuk you punya chapter 8. Measure of dispersion for ungrouped data. Baik. Ambil gambar kalau perlu, silakan. Saya tengah dapat scroll. Macam mana pegang scroll? Macam ni. Yes, ijazah. Scroll, ijazah tu. Saya halang ke Alia Nadira. Alia Nadira marah. 3. Bukan jenazah, ijazah. Saya malas nak layan dengan korang ni. Benda-benda macam ni malas nak layan dengan korang. 3, 2, 1. Alamak, lapar. Korang lapar? Jom makan. Okay, nak ambil. Boleh saya teruskan? Okay.
Saya masih lagi 20 minit. So dengan sini baik-baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan lafaz bismillah saya tutup dulu chapter yang ke-8 dan okay, by the way, apa-apa pun nanti kita boleh go through kan lagi dan lagi untuk you punya apa? Measure of dispersion for ungroup data kemudian. Okay, now here we go. Dengan sini baik-baik. Okay, pada petang yang berbahagia ini, Fatih akan bawakan awak next chapter. Okay, dengan sini baik-baik, Fatih nak kata this chapter adalah chapter yang best. Last week Fatih ada bagi tahu benda ni. Why? Kenapa dia best? Sebab this topic adalah topik yang berkaitan dengan you punya rutin harian. Dan you boleh membuat kira-kira daripada apa yang berlaku. Okay, by the way, this topic juga adalah berkaitan dengan harian. Betul tak? Daripada data ni kita boleh tahu dekat bagaimana orang lebih ramai, dekat berapa ramai orang spend satu-satu masa. Okay, yang ni kita nampak kelas 4M, ramai spend 30 minit untuk buat satu-satu kerja. Untuk kelas 4P, ada orang yang spend 10 minit je. Macam tu. Benda-benda macam tu lah. Okay, tapi yang ni pula dalam situation yang berkaitan dengan real life yang bercerita pasal pilihan. Bercerita pasal pilihan. Okay, saya tak nak buang masa dengan awak. Saya bayangkan dia punya situation sekarang. Are you guys ready? Are you guys ready? Sabar jap. Pilih menantu. Astagfirullahalazim. Banyak-banyak benda. Menantu jugalah yang awak nak bercakap. Saya nak tanya, awak ni dah kahwin ke sampai nak menantu bagai? Okay, babe, this topic dinamakan sebagai probability. Sebut, this topic dinamakan sebagai probability. Yes, sir. Okay, now here we go dengan lafaz bismillah. Saya tutupkan this topic, saya bukakan untuk awak punya uyuh. Saya bukakan kepada awak satu lagi bahagian yang dinamakan sebagai probability. Okay. Uyuh, saya rasa macam saya suka apa benda ni. This topic namanya adalah probability. Yes, sir. Probability dalam bahasa Melayu disebut sebagai kebarangkalian. Probability dalam bahasa Melayu disebut sebagai kebarangkalian. Okay, saya tak nak awak sabut boleh? Oh ya, ada siapa ke yang tengok saya punya tutorial dalam? Oh ya, saya rasa terharu ah. Saya rasa terharu, babe. Memang ada ke yang tengok saya mengajar probability tu dalam app? Serius ah? Saya ajar benda ni. Saya pun tak ingat saya mengajar apa. Jadi sekarang ni dengar baik-baik. Pandang abang lepaskan pen. Saya tanya tahu. Yang ini marker warna apa? Biru. Yang ini marker warna apa? Merah. Boleh bagi tahu saya tak total dia ada berapa? 5. Now, kalau you dengar je probability, our big game over here akan jadi bilangan dibahagikan dengan jumlah. Ini paling besar. Bilangan dibahagikan dengan jumlah. Are you clear? So, saya tanya awak jawab tahu. Kalaulah ini dimasukkan dalam satu kotak. Saya tanya, ada kemungkinan tak saya cabut, saya dapat warna merah? Ada tak kemungkinan tersebut? Ada? Ada kemungkinan tak saya cabut dapat warna biru? Ada? Tapi kalau inilah warna yang ada dalam satu kotak, saya cabut, boleh dapat tak warna hitam? Hitam benar hati kita kalau kita dapat warna hitam kat situ. Okay. Tak. Gurau. So tak ada. You takkan dapat warna selain daripada warna merah ataupun warna biru. Betul? Okay. Jadi, bila macam tu, saya tanya awak jawab tahu. Bilangan bagi jumlah dia punya big game Okay. Kun fayakun. Wow. Saya chapter 9 ke ni? Ya, awak. Saya tengah bagi teaser untuk chapter 9. Okay, now. Saya masukkan dalam satu kotak. Saya tanya awak tahu. Tolong bagi tahu saya. Okay. Boleh jadi tak saya dapat warna merah? Boleh? Kalau saya nak cabut satu warna merah, apakah kebarangkalian untuk dapatkan warna merah? 1, 2, 3. Warna merah ada berapa bilangan dia? 2 warna merah. Daripada berapa total dia? 5. 2/5. Yes. By the way, dengan segi baik-baik, kalau probability, tolong jadikan dalam pecahan. Saya ulang balik. Probability, tolong jadikan pecahan. Jadi, apakah probability untuk saya dapatkan warna merah? Warna merah ada berapa bilangan dia? 2. Daripada jumlahnya berapa? 5. 2/5. Gitulah dia. Can or not? Next one. Kalau saya tanya lagi, saya nak dapatkan warna biru. Ada tak probability dia? Ada. Apakah probability dapatkan warna biru? Biru ada berapa bilangan? 3. Daripada total berapa? 5. Dapatlah 3/5. Yes. Tapi, untuk pengetahuan awak, itu yang awak belajar sebelum ni. Untuk Form 4, dia akan ada penambahan. Apa maksud penambahan? Penambahan dia akan jadi macam ni tahu. Dengar baik-baik. You akan cabut 2 kali. You akan buat cabutan tu sebanyak 2 kali. Saya tanya tahu. Boleh tak mula-mula cabut saya dapat warna merah? Boleh? Boleh tak lepas saya cabut warna merah, saya godek-godek sekali lagi saya dapat warna merah? Boleh atau tidak?
Boleh? Bayangkan sekarang ni saya mula-mula nak dapat warna merah. Berapa probability dia? 1, 2, 3. 2. Daripada berapa, babe? 5. Bijak. So warna merah saya dah dapat, saya buang. Saya buang. Okay, now. Sekarang ni, saya nak tanya awak. Dah dapat warna merah tadi kan? Boleh tak sekali lagi cabut dapat warna merah sekali lagi? Boleh? Apakah probability untuk dapat warna merah sekali lagi? 1, 2, 3. 1. Daripada berapa? 4. Yes, good. 4 dia. Sebab totalnya jadi 4. 1 kita dah buang. Faham atau tidak? Okay. Jadi, mula-mula cabut tadi dapat warna apa? Merah. Ingat, mula-mula cabut tadi dapat warna apa? 1, 2, 3. Merah. Okay. Situation yang kedua. Saya letakkan dalam keadaan asal. Bila saya letakkan dalam keadaan asal, sekarang ni saya nak tanya, boleh tak mula-mula dapat warna merah? Boleh atau tidak? Boleh. So, you akan dapat berapa probability dia? 1, 2, 3. 2. Daripada 5. Bijak. So, kalau dah dapat warna merah, apa buat? Saya keluarkan. So, now, I just want to know. Kalau tadi mula-mula merah. Sekarang ni, saya dah dapat merah. Boleh tak cabutan kedua, saya tak dapat warna merah? Boleh. Saya dapat warna biru pula. Boleh atau tidak? Boleh. So, kalau nak dapatkan warna biru, apakah kebarangkalian warna biru? Berapa bilangan biru? 3. Daripada jumlahnya berapa? 4. So, you akan dapat 3/4. Bijak. Babe, answer me. Tadi you dapat apa? 1, 2, 3. Merah. Lepas tu you dapat apa? Merah biru. Yes. So, again, kita dapat merah biru. Sebut dua benda ni tadi. 1, 2, 3. Merah biru. So, now, situation yang seterusnya. Boleh tak mula-mula cabut, saya tak dapat warna merah? Boleh tak mula-mula cabut, saya tak dapat warna merah? Saya dah letakkan balik dalam keadaan asal. Saya mula-mula cabut, tak dapat warna merah. Boleh tak? Boleh. Saya cabut, saya dapat warna biru. Boleh. So, nak dapatkan warna biru pada cabutan pertama, apakah kebarangkalian dia? 1, 2, 3. Bilangan biru 3 daripada jumlahnya 5. Dapatlah warna biru. So, satu dah dapat warna biru, apa buat? Saya buang. So, now, bila saya dah dapat mula-mula biru, boleh tak cabutan kedua, saya dapat warna merah pula? Boleh tak? Boleh. Tadi dapat warna biru. Cabutan kedua dapat warna merah. Apakah kebarangkalian warna merah? Bilangan merah ada 2 daripada jumlahnya 4. Dapatlah berapa? 2/4. Yes. Tadi dapat biru merah kan? Okay, kita ulang daripada awal boleh? So, yang pertama awak dapat apa tadi? 1, 2, 3. Merah, biru. Biru, merah. Yes. Sebut. 1, 2, 3. Merah, biru. Biru, merah. Okay, last one. Sebut. 1, 2, 3. Yes. Last one. Okay, dengar sini baik-baik. Cerita pasal kecil ke, besar ke, yang tu kemudian lah. Ya, saya tahu 2/4 boleh kecil jadi 1/2. Ya. Tapi saya nak awak faham dulu konsep dia. Faham kan? Ya. Okay, now. Saya nak tanya last one. Ini adalah jawapan yang terakhir. Boleh tak mula-mula cabut, saya tak dapat warna merah, saya dapat warna biru? Boleh? So, kalau saya dapat warna biru, berapa probability-nya? 1, 2, 3. 3 bilangannya daripada jumlahnya 5. 3 bilangan daripada jumlahnya 5. 3/5. Yes. So, saya dapatlah warna biru. Dah dapat warna biru, apa saya buat? Saya keluarkan. So, now saya nak tanya, kalau tadi kita dapat warna biru, lepas tu dapat warna merah. Boleh tak kali ini pula saya dapat warna biru, kali kedua pun warna biru? Boleh atau tidak? Boleh. So, kalau nak dapatkan warna biru, yang kedua dia jadi berapa? 1, 2, 3. 2 warna biru daripada bilangan totalnya berapa? 4. So, babe, you dapat biru. Betul? So, ulang balik daripada awal. 1, 2, 3. Merah, biru. Biru, merah, biru. Yes. Sekali lagi. Merah, biru. Biru, merah, biru. Sekali lagi. Merah, biru. Biru, merah, biru. For your information, saya tak nak sebutkan kerja dengan awak. Inilah our big game. Kalau siapa rasa macam dia tiba-tiba dia serabut, tengok ni, ini warna merah, ini warna biru. Awak akan dapat 1, 2, 3, 4. Hanya akan ada 4 saja ya. Warna merah dengan biru hanya akan ada 4 saja ya. Tak payah nak sabut. Saya dah mudahkan dia jawab. So, dengar betul-betul dia boleh jadi apa? 1, 2, 3. Sekejap. So, you dapat merah biru Merah dengan biru dia jadi berapa, babe? 4. Sekejap. Tenang. So, you akan dapat 1, 2, 3, 4. Which is you akan dapat apa? 1, 2, 3. Merah, biru. Biru, merah, biru. Is it too complicated for you? No. So, untuk pengetahuan awak, kalau ada 2, dia akan dapat 4 ni saja. Okay. Kalau macam tu, saya nak ubah boleh? Bayangkan kalau saya ambil dekat sini boy, girl. Apa jadi? Boy, girl. 1, 2, 3. Boy, girl. Girl. Yes. Can or not? Sekali lagi. Boy, girl. 1, 2, 3. Boy, girl. Boy, girl. Kalau saya kata tinggi rendah. Fikir. 1, 2, 3. Tinggi rendah. Rendah, tinggi, rendah.
Yes, man. Itu. Cuba lagi boleh. iPhone, Samsung, iPhone, Samsung, iPhone, Samsung. 1, 2, 3. iPhone, 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 Samsung, Samsung, iPhone, Samsung, Samsung. Can or not? Can or not? Saya tukar lagi. Botak rambut, botak rambut, botak rambut. So, 1, 2, 3. Botak, botak, botak rambut. Rambut, botak, rambut, rambut. Are you clear? Are you clear? Dah, kalau itu dah biasa. Sumpah power. Sumpah power. Baik, saya tukar. Saya kata dekat sini apa tadi? Botak rambut, botak rambut. Tolong. Tolong, dia jadi apa dekat sini? 1, 2, 3. Botak, botak, botak rambut. Rambut, botak, rambut, rambut. Faham kan benda ni kan? Okey. Ini dinamakan sebagai possibilities. Ini dinamakan sebagai possibilities. Dalam bahasa Melayu disebut sebagai kemungkinan. Kemungkinan yang bakal awak dapat. Tapi kalau contoh ya, ini bibi. Dia adalah botak-botak. Dia bukan bibi yang bibi, bukan. Yes. Malas saya cakap dengan korang ni. Saya padam. Saya nak tukar. Saya nak ambil dekat sini adalah boy dengan girl. Okay, last one. Boy dengan girl. Awak ajar saya boleh? Okay, tolong beritahu saya. Boy dengan girl akan ada berapa jawapan? Boy dengan girl akan ada berapa jawapan? 4. 1, 2, 3, 4. Dengarlah cakap saya, dia ada 4 je. Okay, so dia boleh jadi apa? 1, 2, 3. Boy, 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 girl, girl, boy, girl, girl. Alah, lupa pula. Ada juga bibi. Alamak. Tak apalah, tak kisahlah. Okay, by the way, babe, kau dapat sini boy, 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 girl, girl, boy, girl, girl. Are you following me? Boleh saya tahu ini namanya apa? Possibilities. Possibilities. Dalam bahasa Melayu, kemungkinan. Tapi kalau nak cari probabilities, probabilities, kebarangkalian. Contoh ya, saya tuliskan apa yang kita taruhkan tadi, saya nak tulis. Bayangkan kita ada 5 orang, kita ada 3 orang. Ada 5 orang lelaki, 3 orang perempuan. Total ada berapa orang? Total berapa orang? 8. So, babe, kalau mula-mula saya nak dapatkan boy, apakah kebarangkalian untuk mula-mula dapat boy? Mula-mula dapat boy berapa? 5 daripada berapa? 5 orang. Sekejap, sorry. Nak dapatkan boy, mula-mula berapa orang? 5 daripada berapa semua? 8. Bilangannya ada 5, jumlahnya ada 8. Faham Kemudian nak dapatkan sekali lagi boy. Nak dapatkan sekali lagi boy. Betul kan kalau seorang lelaki dah dicari, maksudnya dia tinggal jadi 4. Perkan dengan bilangan masih lagi 8 ke? 7. Bilangan jadi 7 lah. Sebab seorang dah dikeluarkan. Macam tadi, mula-mula kan 5. Lepas tu dia jadi 4 sebab 1 dah dikeluarkan. Faham atau tidak? Yes. So, ini dinamakan sebagai one set. Saya namakan dia sebagai one set. Apa maksud one set? Untuk dapatkan satu jawapan, you kena ada dua-dua benda ni. You dah dapat satu, dah dapat satu. So, apa kena buat? Didarabkan. Yang ni awak perlu darabkan dia. Are you following me? Satu set perlu didarabkan. Okay, apa maksud set? Apa maksud set? Kita dah buat 2 kali cabutan. 2 kali cabutan, itu one set, perlu darab. Faham? Saya buat 1 kali je cabutan. Dah cukup belum dia punya set? Dah cukup ke belum? Belum. Tapi kalau saya buat 2 kali cabutan, kenalah buat 1, kena buat 1 lagi, betul? So, ini dah 2 kali cabutan. So, dah cukup tak dia punya set? Dah cukup set dia. Tapi antara set ni, apa nak buat? Darabkan. Okay, now. Bayangkan dia kembali ke tempat asal. Maksudnya semua dah reset balik. Mula-mula nak dapatkan boy berapa? Mula-mula dapatkan boy. 5 daripada 8. Tapi lepas tu nak dapatkan girl. Girl berapa orang? 3 bang. Bukan 2 ke sir? Saya nak tanya. Siapa yang berkurang? Adakah girl berkurang? Tak. Mula-mula kita dapat boy. Boy yang berkurang. Girl masih lagi ada 3. Per 7. Kenapa per 7? Seorang dah dikeluarkan. Jadi ini adalah dinamakan sebagai one set. Kenapa one set? Sebab kita buat 2 kali cabutan. So bila ini one set, apa kena buat? Darabkan dia. Bijak. Marvelous. Fantastic. Good. Baby, are you down? Oh, bukan. Okay, now next one. Girl. Ini GB, bukan get back. Bukan. Awak punya crush tu ataupun awak punya... Tak. Dia orang tak nak get back pun dengan awak. Tak nak. Babe, tolong bagi tahu saya. Girl, mula-mula dapat berapa? 3 daripada 8. Lepas tu, girl yang kita dapat, boy berkurang tak? Boy masih lagi ada 5 sebab mula-mula dapat girl yang berkurang. Boy masih lagi 5. Tapi per berapa? Per 7 sebab totalnya seorang dah dikeluarkan. Ini dinamakan sebagai one set. Bila ini one set, kenapa saya cakap one set? Sebab nak buat 2 kali cabutan. So dah buat 1 kali, ada one set ni. So apa nak buat? Darabkan. Alhamdulillah. Happy.
Now next one, last one. Babe, tolong saya. Girl, dah kembali ke tempat asal. Mula-mula dah dapatkan girl. Berapa girl? 3 daripada 8. Sekarang ni betul kan girl berkurang? Betul? Girl berkurang. Kalau saya nak dapatkan sekali lagi girl, dia akan jadi 2. Daripada total jadi berapa babe? 7. Yes, ini one set, betul? So bila ini adalah one set, apa awak perlu buat? Darabkan dia. Apa maksud one set tadi? Kita buat cabutan pertama. Kita buat cabutan kedua, ini dinamakan sebagai one set. Kalau benda yang boleh kecilkan tu, tolaklah tepi. Saya tak nak cerita pasal kecil-kecil semua. Ni kira sendiri, faham kan? Yang saya nak tunjukkan konsep besar dia. Okay, now. Bayangkan, saya ambil situasi dia macam ni. Ini nombor 1, ini nombor 2, nombor tengah. Alhamdulillah. Saya kata ini nombor A, ini adalah B, ini adalah C, ini adalah D. Saya tanya awak jawab tau. Tengok soalan-soalan SPM Soalan-soalan SPM dia kata macam ni. Oh, by the way, faham ini one set? Ini one set. Set-setnya adalah set yang berlainan. Dia boleh jadi apa? Boy, girl. Boy, girl. Balik ni tolong zikirkan. Yes, zikirkan. Lepas dia habis solat. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis dia baca doa. Lepas habis baca doa. Boy, girl. Boy. Tak gerak. Nanti kan ada orang ambil serius pula. Saya risau juga. Fatih tu kan, dia kan tak boleh percaya tau. Takut tak ajaran dia. Dah jangan. Awak janganlah jadi pembaris sangat. Jadi babe, tolong bagi tahu saya. Dengar sini baik-baik. Macam mana kalau contoh soalan ditanya macam ni. Apakah kebarangkalian untuk dapatkan berlainan jantina? Apakah kebarangkalian untuk dapatkan berlainan jantina? Jawab soalan saya. Ya atau tak? Tak. Ya. Tak. So bila ini berlainan jantina, ini berlainan jantina, ini satu set. Kalau nak tahu total barulah ditambahkan. Tengah-tengah ni barulah awak tambahkan. Maksudnya B tambahkan dengan C. Dapatlah dua-dua yang berlainan jantina. Can or not? Student kadang-kadang dia punya pening kepala sebab dia tak tahu. Sebab student tak tahu dia nak buat Allah Akbar. Sebab student nak buat dia kena darab ke kena tambah. Dia tak tahu yang tu. Student tak tahu nak buat darab ataupun tambah. Saya tanya tahu. Ini one set, faham Ini one set, faham So maksudnya set ini dengan set yang tu tambahkan dia. Set yang berlainan ditambahkan. Macam itulah dia. Okey, habis part yang tu. Last one Lepas ni korang kelas English Okey, last one. Macam ni kalau saya tanya macam ni. Apakah kebarangkalian untuk dapatkan cabutan pertama boy? Cabutan mula-mula boy. So ya ke tak? Ya. Tak. One set darab, one set darab. Tapi untuk tahu semua total A dicampurkan dengan B. That's will be your final answer. Gitulah kisahnya. Can or not? Okay, by the way babe, as I said, inilah teaser untuk hari ini. So next week saya akan detailkan pada awak, saya akan tunjukkan awak